Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana binti Malik bernombor metik 260635. Hari ini saya akan bertentangkan mengenai ekonomi Malaysia iaitu pelancongan. Okey, kita dapat lihat mulai pengenalan yang pertama iaitu kita dapat lihat peta Malaysia, iaitu Malaysia ialah negara yang membangun di dunia dan mengamalkan pemasaran berorientasi negara dan terbuka. Negara Malaysia memainkan peranan yang penting dalam menjalin ekonomi. Lepas tu dia menerusilah perancangan makroekonomi. Pada tahun 2007, ekonomi Malaysia adalah negara yang mempunyai ekonomi terbesar di dunia mengikut para kuasa lah membeli dengan keluaran dalam negara kasar pada tahun 2007 lah. Negara-negara Asia Tenggara telah mengalami suatu peningkatan ekonomi mendadak dan menjalani pembangunan yang pantas ketika abad ke-20. Okey, kalau kita dapat lihat, Malaysia terletak di Asia Tenggara dan dibahagikan kepada tanah besar semenanjung Asia. Dan ketiga, Kepulauan Borneo. Malaysia mempunyai jumlah tanah keluasan yang besar. Okey, kalau ikut kepada secara geografi, Malaysia mempunyai 11 negeri dengan wilayah persekutuan. Kuala Lumpur, Putrajaya yang di sebelah semenanjung. Lepas tu di sebelah orang kata yang di kawasan Laut Cina Selatan yang kita pisahkan ni terdapat merangkumi Sabah dan Sarawak, Labuan, wilayah Labuan. Jadi di Asia Tenggara ni sebenarnya Malaysia adalah salah satu destinasi pelancongan utama yang mempunyai pelbagai tarikan yang tidak bersudahan untuk pelbagai jenis pelancongan. Sebenarnya Malaysia ni dikenali sebagai Asia in miniature sebab kerana keunikan pelbagai kaum, pelbagai budaya. Okey, struktur pelbagai budaya Malaysia ni dipenuhi dengan budaya 3 etnik iaitu Melayu, India, Cina. Lepas tu selain tu ada etnik minoriti seperti orang asli, etnika Eurasia seperti Iban, Dayak, Melanau, Kadazan, Bajau dan lain-lain lagi etnik. Okey, dengan ini Malaysia boleh digambarkan sebagai sebuah tempat yang membenarkan penumpuan budaya. Namun begitu, pelbagai biodiversiti, flora dan fauna yang besar di Malaysia telah menarik ramai pelancong untuk melawat Malaysia. Memandangkan terdapat pembangunan besar-besaran dalam sektor pelancongan, kerajaan Malaysia telah mengambil langkah dalam usaha untuk mempelbagaikanlah ekonomi dan tidak bergantung kepada import semata-mata. Kerajaan Malaysia mula memberi tumpuan kepada industri pelancongan ni dengan mengadakan dasar dan promosi untuk menarik pelancong lah ke seluruh dunia. Orang pelawat datang untuk ke negara Malaysia lah. Dengan ini sektor pelancongan merupakan enjin kedua yang membantu pertumbuhan negara kita untuk membangunkan daya saing global lah. Industri ini memberi kesan positif kepada ekonomi Malaysia untuk meningkatkan pendapatan pertukaran asing dan juga peluang pekerjaan. Okey, sektor pelancongan negara merupakan salah satu sektor yang penting dalam ekonomi negara sehingga kini sektor pelancongan merupakan sektor kelima terbesar negara selepas sektor perkhidmatan kewangan, kelapa sawit, borong dan runcit, gas dan tenaga dan petroleum, dengan menyumbangkan lebih kurang 36.9 bilion kepada keluaran negara kasar kita lah, KNK kita tu. Namun begitu, peringkat awal selepas pasca kemerdekaan Malaysia, kerajaan tidak memberi penekanan terhadap sektor pelancongan. Jadi selain itu, faktor ancaman dari luar seperti konfrontasi dengan negara luar telah menjejaskanlah fokus kerajaan pada ketika itu. Okey, kerajaan pada ketika itu memberi tumpuan kepada sektor hasil bumi seperti biji timah, getah. Jadi nak dikatakan sektor hasil bumi ni tersebut telah menyumbang sebanyak 45% kepada keluaran negara KNK pada tahun 70-an. Pada masa kini, banyak negara menumpukan sektor pelancongan sebagai alat untuk membangunkan negara mereka dari pelbagai aspek. Negara-negara yang kebanyakan membangun sedang mempromosikan dan mengekalkan pelancongan bertaraf dunia untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Okey, kita akan teruskan dengan sejarah pelancongan Malaysia lah. Okey, terdahulu sebelum merdeka pada tahun 1957, ekonomi Malaysia hanya tertumpu pada sektor pertanian seperti biji timah lah, yang seperti saya dikatakan waktu pengenalan tadi. Getah, kelapa sawit. Okey, pada tempoh itu pelancongan tidak memberi sebarang kesan pada ekonomi Malaysia. Pada tahun 60-an, pelancongan di Malaysia bermula sebagai yang baru. Dalam sektor ekonomi, permulaan terdapat pertumbuhan yang perlahan. Rancangan pelancongan telah ditambah
ke dalam rancangan negara pada tahun 1971 hingga 1975, dan ini menunjukkan permulaan pelancongan yang menyumbang dalam ekonomi Malaysia lah. Kalau kita dapat lihat, kerajaan Malaysia cuba memajukan pelancongan Malaysia pada tahun 1972. Lepas tu pada tahun 1987 sebuah lagi jabatan telah ditubuhkan iaitu Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, MOKCAT tak salah saya. Apa tu sebelum pada tahun 1972 Malaysia menubuhkan Perbadanan Pembangunan Pelancongan Malaysia iaitu dikenali sebagai TDC. Okey, bila pada tahun 1980 lepas pertubuhan 1987 tu, MOKCAT dan TDC ni digabungkan pada tahun 2004. Okey, menjadikan Kementerian Pelancongan pada ketika itu. Jadi kerajaan telah mengemukakan banyak rancangan untuk menggalakkan pertambahan baiklah pelaburan tempatan dan swasta dalam industri pelancongan. Pada tahun 2001, kerajaan Malaysia telah mewujudkan dana untuk membantu pelaburan iaitu dana infrastruktur pelancongan. Lebih kurang peruntukan yang agak besar, 700 juta. Lepas tu telah meningkat kepada 1.2 bilion pada tahun 2005. Dan dana khas ni sebenarnya infrastruktur pelancongan ni telah diperuntukkan lebih pada ketika tu 400 juta. Okey, pada tahun 1992 ni TDC telah digantikan dengan oleh Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, MTPB. Okey, mari kita bincangkan apa itu fungsi MTPB. Okey, fungsi MTPB ni mengikut Akta Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia pada tahun 1992 ialah yang pertama untuk merangsang dan mempromosikan pelancongan ke dalam negara. Yang kedua untuk merangsang, mempromosi, memasarkan Malaysia sebagai destinasi yang terbaik untuk pelancongan di arena antarabangsa dan domestik. Yang ketiga untuk menyelaraskan aktiviti berkaitan pelancongan yang dijalankan oleh mana-mana organisasi, agensi kerajaan ataupun bukan kerajaan. Yang keempat untuk mengesyorkan kepada menteri untuk mewujudkan kaedah, langkah dan program yang sesuai lah untuk memudahkan atau merangsang pembangunan industri pelancongan di Malaysia untuk melaksanakan atau membantu dalam pelaksanaan cadangan tersebut. Okey, Malaysia mempunyai kedudukan yang kukuh lah pada ketika ini sebagai destinasi pelancongan dengan merealisasikan potensi kukuh dalam sektor pelancongan ini di peringkat global. Kerajaan Malaysia mengambil langkah untuk membangun sektor perkhidmatan dan bersama-sama dengan kerjasama sektor swasta juga untuk memberi manfaat kepada semua satu negara. Okey, sekarang kita akan bincangkan tentang sumbangan pelancongan Malaysia. Sektor pelancongan ni sebenarnya memainkan peranan penting dalam banyak aspek ekonomi di Malaysia. Okey, Malaysia telah dan masih menjadi destinasi pelancongan yang menarik di dunia, menjadi pilihan menarik lebih ramai pelancong antarabangsa ke Malaysia menjadi tumpuan utamalah pihak kerajaan. Malaysia selain membangun destinasi pelancongan menarik seperti di Pulau Langkawi, Pulau Bangkok, Cameron Highland dan pelbagai lagi lah tempat destinasi yang di Malaysia yang boleh kita datang dan melancong. Okey, selain itu pelancongan ni sebenarnya jadi dan juga budaya yang digabungkan dengan aspek warisan dan pelbagai budaya seperti iklim tropika. Malaysia mewujudkan pembangunan pelancongan yang mampan. Jadi orang berminat datang ke Malaysia pasal kita punya alam semula jadi dengan kita punya budaya. Jadi Malaysia kalau kita dapat lihat pada jumlah masuk pelancongan antarabangsa ke seluruh dunia pada setiap tahun yang saya ambil daripada 2013 sehingga 2021 seperti jadual 1.1 di bawah tu lah. Dapat lihatlah jumlah kedatangan pelancong Malaysia daripada 2013 sehingga 2021. Kita dapat melihat jumlah risik tu RM kita yang meningkat pada tahun 2013 sehingga 2019, tapi agak duka cita pada 2020 sehingga 2021 tu terdapat penurunan lah sebab kita mengalami pandemik COVID-19. Seluruh dunia mengalami perkara yang sama. Jadi orang kata penerimaan pelancong ataupun pelawat tu pada ketika itu telah merosot. Jadi di situ kita dapat lihat kita punya ekonomi untuk bahagian pelancongan ni telah merosot, tidak memberi sumbangan yang besar. Okey, untuk slide ni kita akan bincangkan tentang impak, prestasi dan kesan.
Okey, kita lihatlah pelancongan ni sebenarnya menjadi salah satu industri terkemuka lah, dan salah satu industri berkembang pesat di dunia sepanjang tahun. Okey, kalau ikutkan pelancongan ni dia lebih pada satu proses, aktiviti dan hasil yang diperoleh daripada hubungan dan interaksi. Okey, untuk slide ini saya akan bincangkan adalah perubahan permintaan pelancong dan bekalan pelancongan. Terdapat tiga perkara yang saya tekankan: perubahan kuantiti, perubahan populasi dan juga perubahan kualiti. Okey, pada masa kini tingkah laku pelancong sentiasa berubah. Oleh itu permintaan pelancongan dan bekalan pelancongan juga perlu diubah. Okey, perubahan bekalan pelancongan ni mungkin berlaku kepada dua bentuk, iaitu perubahan kuantiti, iaitu bilangan kemudahan baru, tarikan, komplek membeli bela atau pengembangan dan pengucupan dalam kapasiti. Apabila pelancong meningkat, permintaan juga akan meningkat. Oleh itu kuantiti perlu terus berubah untuk memenuhi permintaan pelancong, seperti mewujudkan lebih banyak kemudahan dan infrastruktur baru, seperti kita dapat lihat lapangan terbang kita, dan itu dapat menarikkanlah tarikan pelancong. Bentuk lain ialah perubahan kualiti, iaitu menghormati alam sekitar.
Lepas tu dan infrastruktur tempatan dan perkhidmatan awam yang menyokong pelancongan ataupun produk dan perkhidmatan pelancongan tempatan. Bila kita ada kena ada kualiti. Bila orang nak datang ke negara kita, apa yang kita perlu tunjukkan kualiti daripada segi alam sekitar kita mesti terjaga, bersih, lebih baik. Jadi bila keindahan tu nampak orang kata di mata pelancong asing, nampak menarik. Jadi benda tu akan tersebar dan banyak pelawat akan datang sebab kena menjadi tarikan. Okey. Betul lah orang kata sekarang ekonomi sentiasa berubah ni, dia akan menjadikan lebih baik. Sehingga permintaan pelancongan dan aspek semakin tinggi. Walaupun begitu, untuk memenuhi kepuasan pelancong ni, semua infrastruktur dan perkhidmatan mestilah lebih standard. Walau bagaimanapun perubahan permintaan pelancong adalah perubahan populasi, ketibaan pelancong, perubahan dalam kedudukan kompetitif atau pemasaran wilayah dan perubahan cita rasa dan pilihan pengguna, aktiviti pembeli belah mereka dan kaedah perbelanjaan. Okey, selepas apa yang saya terangkan kenalan, daripada sejarah, apa itu sumbangan, impak, kesan, prestasi, saya terangkan tentang perubahan. Jadi ini yang dapat saya simpulkanlah untuk tugasan saya. Kita dapatlah lihat menunjuk bahawa pertubuhan yang diterajui oleh pelancongan ni memang wujud di Malaysia. Peruntukan modal pelaburan dan industri pelancongan adalah penting untuk memastikan pertumbuhan industri itu mampan dan kukuh, dan itu menjadi sumber itu dapat digunakan lah sebagai tahap optimum. Jadi pelaburan modal insan dalam industri pelancongan juga penting kerana industri pelancongan ni secara langsung dan tidak langsung melibatkan interaksi yang memerlukan pelbagai jenis manusia. Jadi jenis manusia orang kata memerlukan lah, orang kata perlu ada pengurusan acara, memerlukan kemahiran, termasuk kemahiran profesional, kognitif, insania. Jadi pemain pelancongan ni harus mereka bentuk pelbagai produk pelancongan, kempen promosi, acara yang istimewa seperti pesta makanan ke, acara kebudayaan ke, yang mencerminkan negara tu, mencerminkan orang kata negara Malaysia tu dan mewakili keunikan industri pelancongan Malaysia. Jadi orang tertarik dengan kita sebab keunikan, mencerminkan kebudayaan. Jadi orang bangga, orang nak tengok apa tu yang ada di Malaysia. Okey, di samping itu juga kata pembuat keputusan ni perlu mengetahui semua faktor yang memainkan peranan dalam proses membangunkan untuk mengelakkan atau meminimumkan kesan yang tidak ini untuk negara kita. Jadi orang kata untuk mengukuhkan ekonomi Malaysia ni lagi lah. Jadi orang kata pihak berkuasa sebenarnya boleh menggunakan lah untuk era moden kini. Mereka boleh mempromosikan orang kata sektor pelancongan kita ni menggunakan media sosial dalam talian ataupun aplikasi telefon mudah alih, mempromosikan aktiviti pelancongan, kerana internet adalah salah satu alat yang paling biasa dan berguna pada ketika ini. Untuk sama-sama sajalah kalau nak merancang perjalanan pun kita memerlukan teknologi, iaitu internet. Jadi kerajaan boleh menggunakan lebih banyaklah e-visa, memudahkan menandatangani lebih banyak perjanjian perjalanan negara lain di rantau ini, seperti negara anggota Persatuan dan negara Asia lah, ASEAN tu, untuk menggalakkan rakyat mereka melawat Malaysia. Jadi rantau ASEAN ni menjumbang lebih kurang paling besar 75.8% daripada jumlah ketibaan pelancong di Malaysia menjelang pada tahun 2016. Jadi kerjasama yang lebih erat dan strategik negara jiran ni boleh merangsang lagi ekonomi pelancongan Malaysia dan juga dia merentas sempadan, dan dengan itu menjadi peluang pekerjaan, pendapatan dan hubungan tempatan antara aktiviti ekonomi di antara Malaysia dan negara luar. Jadi di sini kita dapat lihat sebenarnya ekonomi Malaysia ni, pelancongan ni adalah satu sumber yang penting dan besar. Jadi pelancongan ni membantu sebenarnya ekonomi Malaysia dan juga memberi peluang besar kepada rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih daripada saya.